Al-Fatihah. Berikanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami, supaya kami dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengurusi majlis. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang berusaha Tuan Haji Abdul Rahman bin Muhammad Noh, Pengetua Cemerlang Grade Utama C Kolej Tingkatan 6 Pontian, rakan-rakan guru dari Unit Bimbingan dan Kaunseling, guru penasihat Kelab Pencegahan Jenayah, guru penasihat Kelab Pendidikan Pencegahan Dadah peringkat Kolej Tingkatan 6 Pontian, izinkan saya untuk membacakan teks perutusan Tuan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Johor sempena sambutan Minggu Anti Dadah Sekolah-sekolah Negeri Johor tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera guru-guru yang saya muliakan, murid-murid yang saya kasihi serta seluruh warga sekolah yang saya hormati. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana atas limpah kurnianya maka dapat kita bersama-sama dalam sambutan Minggu Anti Dadah bagi tahun 2022. Pada tanggal 19 Februari setiap tahun kita mengadakan sambutan ini untuk menunjukkan sokongan dan semangat kita bagi meneruskan usaha memerangi dadah habis-habisan daripada terus berleluasa. Komitmen untuk membendung ancaman dadah ini perlu diteruskan bagi memastikan bangsa dan negara bebas daripada ancaman musuh nombor satu negara ini. Susulan situasi norma baharu ini, program pendidikan pencegahan dadah perlu menjalani transformasi terutama dari pihak sekolah dalam menjalankan aktiviti pencegahan di sekolah. Berdasarkan surat terkini Kementerian Pendidikan Malaysia bertarikh 5 Januari 2022, jelas dinyatakan Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, sekolah-sekolah perlu merancang pelaksanaan pendidikan pencegahan dadah mengikut kesesuaian situasi dengan norma baharu serta mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Justru itu, semua pelaksanaan pendidikan pencegahan dadah perlulah berpandukan surat perkeliling dan surat ikhtisas yang berkaitan serta buku panduan pelaksanaan PPDA di sekolah. Sempena sambutan Hari Anti Dadah Kebangsaan pada tahun ini, saya dengan harapan ingin mempelawa semua pihak bersama-sama menjayakan program pendidikan pencegahan dadah di sekolah masing-masing. Program pendidikan pencegahan dadah adalah merangkumi pendidikan pencegahan dan intervensi bagi membebaskan warga sekolah daripada ancaman dadah, substans dan pelancongan sosial. Segala usaha yang dilaksanakan oleh kita semua akan dapat merealisasikan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu sekolah bebas dadah. Seterusnya menyahut seruan kerajaan menjadikan Malaysia bebas daripada ancaman dadah. Peranan dan tanggungjawab kita dalam mendukung usaha ini dianggap sebagai satu amal jariah untuk agama, bangsa dan negara. Tuan-tuan, puan-puan, guru-guru serta murid-murid sekalian, matlamat program pendidikan pencegahan dadah di sekolah adalah bertujuan memberi pengetahuan, kesedaran, keinsafan kepada pelajar, guru, kaki tangan pendidikan dan ibu bapa tentang bahaya penggunaan dadah. Pelbagai aktiviti perlu dirancang dan dilaksanakan dengan baik bagi memastikan warga sekolah berusaha menjauhi ancaman dadah. Saya sedar tugas dan tanggungjawab memerangi masalah dadah ini amat berat dan mencabar. Oleh itu,
Penglibatan dan kerjasama daripada pelbagai agensi harus dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Saya yakin dengan kerjasama dari semua pihak, agenda membebaskan sekolah daripada ancaman dadah akan terus terlaksana dan sudah pasti pelajar-pelajar yang kita bentuk di sekolah pada hari ini akan mampu mengguna pakai ilmu yang diperolehi buat selama-lamanya walaupun telah tamat alam persekolahan. Sesungguhnya mencegah penyalahgunaan dadah dalam kalangan pelajar dilaksanakan melalui aktiviti-aktiviti yang berfokus kepada pembinaan jati diri dan sahsiah pelajar. Melalui pendekatan ini diharapkan akan terbinalah disiplin diri yang kental, budi pekerti yang mulia serta terpuji dalam diri setiap pelajar. Semua pelajar perlu diberikan pengetahuan mengenai bahaya dadah secara berterusan dari semasa ke semasa. Ilmu pengetahuan mengenai bahaya dadah harus kekal dalam diri pelajar-pelajar, bukan sahaja ketika di alam persekolahan tetapi juga setelah tamat. Oleh itu, tahun ini saya sangat menggalakkan program pendidikan pencegahan dadah menjadi program sisipan dalam setiap mata pelajaran, sama ada di sekolah rendah maupun di sekolah menengah. Ia bagi memastikan murid di negeri ini sentiasa diingat tentang ancaman dadah. Faktor utama yang menentukan kejayaan program pendidikan pencegahan dadah adalah bergantung kepada kerjasama dan komitmen semua pihak, khususnya guru-guru, ibu bapa dan pelajar-pelajar sendiri, termasuklah komuniti yang terlibat dengan sekolah. Tema sambutan bagi Minggu Anti Dadah pada tahun ini masih dikekalkan sama seperti tahun yang lepas, iaitu lebih baik cegah. Ingin saya tekankan di sini bahawa semua pihak memainkan peranan dalam pencegahan dadah ini, terutama pihak ibu bapa, kerana jati diri pelajar dibentuk bermula dari rumah. Ia disambut oleh guru-guru di sekolah bagi menjadikan sahsiah pelajar lebih terpuji. Pelaksanaan aktiviti-aktiviti pendidikan pencegahan dadah bukan saja menjadi tugas pihak-pihak tertentu, sebaliknya perlu digalas oleh semua pihak. Jangan dilupakan, anak-anak kita di prasekolah, mereka juga perlu disemai sikap positif untuk mencegah diri mereka dari terlibat dengan ancaman dadah, kerana dadah tidak mengenal usia. Oleh itu, pendidikan pencegahan dadah perlu bermula seawal murid prasekolah sehingga kepada pelajar tingkatan 6 maupun di kolej vokasional. Ancaman dadah kepada para pelajar merupakan satu cabaran yang perlu ditangani secara bersungguh-sungguh demi melonjakkan sistem pendidikan negara ke arah negara maju. Ia selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 menerusi anjakan ketiga, iaitu bagi melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai, dan anjakan ke-10 yang memberi tumpuan kepada kemenjadian dan keberhasilan pelajar bagi memastikan setiap pelajar mencapai potensi yang sebenar. Ia juga selaras dengan hasrat Jabatan Pendidikan Johor dalam membentuk karakter murid Johor ke arah kemenjadian murid yang berkualiti dan bersahsiah tinggi. Murid-murid ini akan menggalas tanggungjawab menjadi pemimpin negara di masa hadapan. Oleh itu, murid-murid ini adalah permata yang perlu kita jaga dan hargai. Tuan-tuan, puan-puan, guru-guru dan para pelajar sekalian, pihak Kementerian Pendidikan juga melalui Jabatan Pendidikan Negeri telah mengambil inisiatif menjalinkan kerjasama dengan Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Kementerian Kesihatan Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Persatuan Mencegah Dadah, Pemadam serta agensi lain bagi memastikan pencegahan awal dapat dibuat bagi memastikan para pelajar di sekolah benar-benar terhindar daripada sebarang bentuk penagihan, sama ada rokok, dadah, substan dan sebagainya. Di sini saya menyeru agar pihak sekolah turut meningkatkan usaha pencegahan bagi sikap merokok ataupun vape dalam kalangan pelajar, kerana pengambilan dadah bermula dari tabiat merokok dalam usia muda. Usaha pencegahan ini mesti dilaksanakan secara bersungguh-sungguh
bukan sahaja melibatkan pihak sekolah, malah lebih penting adalah para ibu bapa dan komuniti di sekitarnya. Komitmen semua pihak dituntut dalam perkara ini. Akhir kata, saya sekali lagi menyeru kepada semua warga sekolah, guru-guru, para pelajar agar sentiasa berusaha mengekang pengaruh dadah daripada mengancam sekolah kita. Mari kita berganding bahu membimbing para pelajar kita agar mempunyai pengetahuan dan kesedaran tentang kesan dan akibat penyalahgunaan dadah, bukan saja kepada diri mereka, malah terhadap kerukunan institusi keluarga, agama, bangsa dan negara. Mencegah lebih baik dari mengubati. Ingat, kita jaga kita, lebih baik cegah. Sekian, terima kasih. Haji Sahilun bin Abdul Halim, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran bagi pihak pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Najib bin Abdul Hadi atas bacaan perutusan sebentar tadi. Tibalah masa yang dinanti-nantikan. Majlis dengan segala sukacita dan hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Abdul Rahman bin Muhammad Nur, Pengetua Cemerlang Grade Utama C Kolej Tingkatan 6 Pontian, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis kita pada hari ini. Dengan penuh hormat dan takzimnya dipersilakan. Terima kasih saudari pengacara majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang saya hormati barisan pengurusi majlis, yang saya hormati Cikgu Muhammad Najib bin Abdul Hadi, penolong kanan Haluan Murid, Cikgu Zariah binti Abu Talib, Jalar UBK, dan Setiausaha PPD A, Cikgu Nurul Hashimah binti Mata, rakan guru baca doa, dan ahli-ahli PRS yang saya difahamkan sepatutnya ada 18 orang, tapi ada 14 orang. Anyway, apapun kita ucap tahniah dan terima kasih kepada rakan-rakan yang betul lumus untuk menganjurkan pelancaran program anti dadah peringkat sekolah. Baik, pertama sekali saya ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada yang hadir, kerana sesungguhnya program ini, iaitu sambutan minggu anti dadah ni, dia ni dah 39 tahun. Dah 39 tahun sambutan ni. Setiap 19 Februari setiap tahun diadakan sambutan anti dadah. Sehingga kan dekat PPD tu ada seorang dilantik sebagai pegawai anti dadah. Dan dekat universiti pun ada khusus ijazah dadah. Itu menandakan apa tu? Seriusnya tentang dadah. Sebab apa, kenapa dia buat ni di sekolah, daripada sekolah rendah? Sebab ada masyarakat ni dia bermulanya daripada sekolah. Kalau dah darjah 1 tu dah diberitahu sampai sekolah menengah, sampai tingkatan 6, dah diberitahu tentang bahaya-bahaya dadah ni, masyarakat akan bebas. Tapi kita berharap selepas 39 tahun ni, kemungkinan yang isap dadah ni 39 tambah berapa lah. Maknanya yang isap dadah ni patutnya umur yang 50 tahun ke atas, 45 tahun ke atas. Tapi dia masih ada lagi yang muda. Bermakna program yang 39 tahun tu dibuat, dia tak berjaya. Tak berjaya.
Kenapa dia tak berjaya? Macam-macam usaha dia buat. Dulu dekat sekolah, awak ingat dulu sekolah, setiap hari ada 5 minit waktu cikgu kena baca tentang dadah, bagi-bagi. Betul tak dekat sekolah? Ada kan? Tapi benda tu tetap juga berlaku. Saban tahun, kalau kita tengok statistik, yang kena hukum gantung ni pun ramai. Yang baru ni keluar dalam minggu lepas berita seorang juru acara sebuah radio, pengacara juruhebah, kena. Lepas tu ada seorang lagi tu, dia nasyid, mengubah lagu, pun kena juga baru ni. Saya tengok begini, dia ada dua kemungkinan. Sebab apa? Sebab sekarang terlalu percaya orang lain, jadi kita duduk sama-sama dengan orang tu, dia pun jadi terbabit sama. Bila kalau polis buat ambush, kalau dekat rumah tu, kalau ada dadah tu, walaupun bukan milik dia, dia pun boleh jadi terbabit sama. Dia banyak kes-kes yang begitu. Sebab itu bila sekolah dia beritahu, inilah bentuk-bentuk dadah, inilah dia dadah. Jadi kita dapat elakkan daripada bercampur dengan orang-orang yang begitu. Bukan kata dia suruh isap dadah, tak ada, itu tak timbul isunya. Sebenarnya sekarang ni banyak orang yang terperangkap kerana tak tahu dadah dan dia bercampur dengan orang yang terlibat dengan dadah, dan akhirnya dia pun terbabit sama di tali gantung. Itu sebabnya dekat sekolah tu dia beritahu. Tapi kadang-kadang bila dimaklumkan dan sebagainya, pelajar-pelajar dia tak ambil maklum sungguh-sungguh. Nanti bila awak dah remaja, awak pergi ke pusat-pusat hiburan, dalam tu ada orang-orang yang jual pil-pil ekstasi dan sebagainya. Yang itu tu kita tak tahu. Orang boleh masukkan dalam air dan sebagainya. Lepas tu bermulalah jadi masalah. Sebab kalau awak belajar sejarah, sebenarnya banyak negara yang jatuh kerana dadah. Dulu tengok perang candu dekat China, macam mana orang nak Barat nak jatuhkan China. Cara dia bagi macam tu. Kita sekarang ni kita tak tahu siapa sebenarnya yang menggunakan dadah. Adakah dia berhasrat untuk jatuhkan negara kita? Itu sebabnya daripada awal-awal tu dia beritahu. Pengalaman saya ingat saya dah cerita benda ni banyak kali. Sebuah keluarga lah dekat kampung saya. Saya tengok satu keluarga. Saya mula dulu kecil-kecil saya tak faham apa dia buat. Jadi bila saya masuk rumah dia, saya tengok macam tu. Waktu geng-geng dia ramai buat. Lepas tu anak dia seorang demi seorang mati. Seorang demi seorang mati. Jadi pegawai ni kena buang, jadi tentera ni kena buang, jadi polis hutan kena buang, kena buang. Jadi anak-anak dan lelaki tu semua terlibat. Bila abang dah ikut bawah tu, adik semua ikut, betul habislah semua mati. Kampung saya tu yang tengah-tengah tu semua dah mati. Ada yang mati tu tengah naik motor jatuh tombang tepi jalan, mati. Tapi tetap tak habis. Bila dadah ni yang kita bimbang, awak belum sampai tahap satu umur yang awak ni ada rumah, ada keluarga. Nanti besok bila awak ada rumah, ada keluarga, kalau kawasan awak tu banyak orang isap dadah, awak hidup bakal takkan tenteram. Awak tak boleh tinggal rumah kena pecah. Awak tak boleh letak kenderaan, letak apa, semua akan rosak, akan kena curi, kena pecah. Tak tenang hidup. Itu sebabnya dadah ni dia penting ditangani oleh semua masyarakat. Kalau berjaya dihapuskan, kita tenang. Kalau tak, nak pergi mana-mana, nak pergi beraya, nak pergi berjalan, takut tinggalkan rumah. Nanti kena pecah. Sebab orang tu nak ambil duit, nak beli dadah. Nanti besok grill tingkap rumah tu pun dia kopakkan, dia jual besi, dia nak beli dadah.
masyarakat takkan tenang dan tak tentram. Dadah. Bila masyarakat tak tentram, tak tenang, jadi usaha-usaha banyak dibuat untuk tu, kosnya lebih, maka duit-duit yang nak membetulkan pembangunan negara tu dia habis kat situ. Sebab banyak pusat seranti, pusat pemulihan terpaksa dibina bila ramai penagih-penagih dadah yang ada. Saya ingat dulu ada satu pakcik tu, dia pun terlibat juga, anak dia. Dia kata bagusnya apa, orang-orang ni masukkan hantarkan satu pulau bagi dia. Habis sebab apa? Sebab kat kebun tu bila orang tuai getah, petang-petang dia kutip getahnya, lepas tu dijual. Nak pukul, tulang dah reput, nanti mati, lagi bahaya. Jadi tak tenteram, sangat tak tenteram. Saya ingat tahun 85, 84 tu, kamu saya memang tak tenteram sebab banyak sangat penagih dadah. Sebab saya dah tengok dengan mata saya sendiri dadah. Jadi sebab itu bila daripada darjah 1 dah diberitahu cara cegah dadah, jenis dadah, jangan elakkan orang-orang yang begitu dan sebagainya, insya-Allah nanti dia boleh mengekang perkara ini daripada terus berlarutan di negara kita. Dan yang paling penting ialah ahli masyarakat ni kena sama-sama bersatu padu untuk memeteras masalah dadah ni, ya. Sebab dia ni bukan perkara yang main-main, yang memang boleh menjahanamkan negara. Jadi saya lihat di sini, usaha yang pihak kementerian, jabatan, pihak sekolah buat untuk mengingatkan kepada semua ahli masyarakat tentang tanggungjawab dan juga peranan yang perlu dimainkan untuk memastikan bahawa dadah ini tidak menular di negara kita secara berleluasa. Maka diadakanlah hari seperti ini dan mudah-mudahan dengan kesedaran yang ada kita dapat selamatkan negara kita daripada segala musibah yang wujud daripada angkara dadah ini. Jadi dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, marilah kita bersama-sama merasmikan sambutan Minggu Anti Dadah peringkat Kolej Tingkatan 6 Kolej Kusayang Tuat Manifestation Victory bagi tahun 2022. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, marilah kita sama-sama saksikan gimik pelancaran yang telah disediakan oleh Wakil Ahli Kelab Pencegahan Dadah. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengetua atas kesudian merasmikan gimik pelancaran sebentar. Bahawasanya kami rakyat Malaysia berikrar untuk menjauhkan diri daripada dadah pada setiap masa dengan memenuhi masa lapang dengan kerja-kerja yang berfaedah, melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti
yang berguna dan berfungsi kepada masyarakat, menjadi rakyat berilmu, berakhlak mulia dan mengamalkan cara hidup sihat dan cergas, menyediakan diri untuk mengisi keperluan wawasan dan membantu segala usaha bagi membebaskan negara Malaysia dari ancaman dadah. Semua hadirin dipersilakan duduk. Seterusnya ialah penyampaian sijil dan hadiah kepada para pemenang pertandingan TikTok dan video anti dadah. Dipersilakan Muhammad Haikal bin Muhammad Diana, Ho Sai Sin, Koh Kai Sin, Nurul Najwa binti Azmin, dan Siti Nurbayah binti Nordin. Seterusnya, bagi kategori sijil pemenang, dipersilakan tempat ketiga Chen Kai Ling, Naib Johan Nur Istifaya binti Kasir, dan Johan jatuh kepada Lim Hui Hui. Bagi kategori pertandingan TikTok anti dadah pula ialah Eng Lisan, Koh Kai Sin, Lim Hui Hui, Nurul Najwa binti Azmin, dan Suganta Darshini anak perempuan Murugan. Bagi kategori pemenang pula ialah tempat ketiga Nur Istifayah binti Kasir, Naib Johan Chen Kai Ling, dan Johan jatuh kepada Ho Sai Sin. Seterusnya ialah penyampaian sijil penghargaan bagi ahli-ahli kelab pembimbing rakan sebaya bagi sesi tahun 2021 dan tahun 2022. Dipersilakan Muhammad Haikal bin Muhammad Diana, Muhammad Nur Iman bin Muhammad Pandi,
Ho Sai Sin, Koh Kai Sin, Lim Hui Hui, Nurul Fazlina binti Fauzi, Nurul Nabila binti Abdul Muttalib, Siti Nurbayah binti Nordin, Suganta Darshini anak perempuan Murugan, seterusnya, bagi kategori ahli jawatan kuasa tertinggi, dipersilakan Naib Setiausaha Eng Lee San, Setiausaha Nurul Najwa binti Azmin, Naib Pengerusi Chen Kai Ling, dan pengerusi Nur Istifayah binti Kasim. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian menyampaikan sijil dan hadiah sebentar tadi.